Yin, silakan. Maaf. Tuan Speaker, soalan 6. Terima kasih. Yang berhormat Timbalan Menteri ke? Timbalan Menteri, silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan juga Yang Berhormat Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Ketua, polisi terkini Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Jabatan Alam Sekitar dalam pengawal seliaan buangan terjadual dengan langkah-langkah adalah seperti berikut. Polisi 1, bagi pelaksanaan premis yang ditetapkan bangunan terjadual. Pertama, semua premis yang dilaksanakan perlu memastikan buangan yang diterima memenuhi waste acceptance criteria dengan izin untuk diolah dan dilupuskan. Kedua, program pemantauan dan penguatkuasaan pengurusan bangunan terjadual melalui Electronic Schedule Waste Information System adalah diperkemaskan. Ketiga, kedua-dua waste generator iaitu industri dan juga waste receiver perlu mempunyai orang yang berwibawa. Keempat, pelaksanaan semua waste receiver disemak semula. Kelima, penggunaan kenderaan pengangkut pihak ketiga yang baru oleh waste receiver bagi mengangkut buangan terjadual adalah tidak dibenarkan mulai 1 Mei 2021. Dan keenam, kesemua kenderaan pengangkut sedia ada yang dilesenkan sebagai pengangkut buangan terjadual, pembawa yang ditetapkan buangan terjadual perlu mempamerkan identiti premis bermula pada tempoh pelaksanaan 1 Mei 2020 hingga 31 April 2021 dan seterusnya secara berperingkat. Dan ketujuh, mensyaratkan tempoh operasi pergerakan kenderaan pengangkut buangan terjadual dari jam 5 pagi hingga 11 malam. Dan ke-8, mensyaratkan pemasangan Global Positioning System pada kenderaan pembawa buangan terjadual. Manakala polisi kedua, dari segi pengimportan dan pengeksportan buangan terjadual, pertama, pergerakan merentasi sempadan buangan terjadual adalah tertakluk kepada prosedur prior informed consent dengan izin di bawah Convention Basel. Dan kedua, sehubungan itu mana-mana pihak yang berhasrat untuk mengimport, mengeksport atau transit buangan berbahaya hendaklah mendapat kelulusan bertulis di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Dan ketiga, dalam buangan sehubungan ini juga, pengimportan buangan terjadual bagi tujuan pemerolehan kembali dan pelupusan akhir dalam negara adalah tidak dibenarkan. Dan keempat, kementerian juga ingin menegaskan lagi bahawa pengimportan e-waste ke dalam negara adalah tidak dibenarkan. Dan kelima, pengimportan buangan terjadual dari negara-negara OEC dan juga EC adalah tidak dibenarkan selaras dengan pelaksanaan ban amendment di bawah Convention Basel. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat. Tuan Speaker, tadi Menteri telah katakan memantau pergerakan sisa terjadual dengan e-Swiss ya. Saya nak tanya berapakah peratusan premis yang menghasilkan bahan terjadual ini sekarang telah didaftar di dalam sistem e-Swiss. Yang kedua ialah sekarang memang di Malaysia kita memang tahu bahawa takbir urus bahan kimia adalah berpecah belah ya. Kita life cycle bahan kimia, pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian dan pelupusan bahan kimia, kita tiada satu rangka undang-undang. Saya nak tanya apakah pandangan Menteri sama ada kita memerlukan Chemical Governance Act ya, Akta Pengawas Seliaan Bahan Kimia supaya kita boleh mengawas selia pembuangan toksik ke alam sekitar dengan lebih komprehensif. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Bakri di atas soalan tambahan. Ya, ada sedikit maklumat tentang jumlah premis industri yang janakan buangan terjadual setakat ini ada 26,679. Ya, itu untuk yang rekod yang kita ada. Kemudian untuk dia berkenaan yang soalan kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bakri itu, saya setuju dengan Yang Berhormat Bakri yang
polisi dan perundangan tetap memang ada. Soal dia ialah soal pelaksanaan. Pemerkasaan pelaksanaan. Dan untuk makluman Yang Berhormat Menteri, sekarang ini di Malaysia terdapat lebih daripada 15 akta yang menguruskan bahan kimia yang melibatkan pelbagai agensi seperti KKM, MAFI dan sebagainya. Dan saya ni pun setuju dengan Yang Berhormat Menteri yang penguasaan ini juga terlibat pemberentasi jabatan yang memerlukan kerjasama dan penyelarasan daripada semua jabatan yang terlibat. So bagi isu ini KASA akan membuat kajian untuk mewujudkan garis panduan pengurusan bahan kimia di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Jempol, sila. Terima kasih. Pertamanya Saya saya nak ucapkan tanya tahniah. sikit butiran tentang jawapan Pertamanya saya ucapkan jawapannya tahniah kepada Datuk Speaker kerana atas anugerah Tan Sri. Tahniah dan syabas ya. Terima kasih. Berdasarkan cerapan imej menggunakan satelit secara berkala dijalankan oleh Agensi Angkasa Malaysia di bawah Kementerian Sains dan Inovasi, Selangor, Johor, Pahang dan Perak dikenal pasti di antara negeri yang mempunyai banyak kawasan dijadikan tempat pembuangan sisa toksit secara haram di negara ini. Soalan saya, apakah tindakan yang kementerian terhadap hasil dapatan tersebut dan sejauh manakah kerjasama yang dilakukan oleh kementerian bersama kerajaan negeri untuk memantau dan menangani isu pembuangan bahan toksit negeri tersebut. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Jempol dan terima kasih Tan Sri Speaker. Tahniah Tan Speaker di atas penganugerahan. Berkenaan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Jempol ini, lagi berkenaan dengan isu penguasaan, penguasaan isu-isu ini. Dan saya haraplah lepas ini pihak KASA khususnya JAS akan mengambil perhatian terutama sekali sisa buangan di negeri Selangor ini. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian ialah dengan mengadakan ini berkenaan dengan pengurusan sumber air iaitu RBM ataupun Integrated River Basin Management. Apabila penyelarasan ke semua jabatan digabungkan, digemblingkan untuk merancang hal-hal pembangunan di kawasan itu yang terlibatkan pembangunan. Dan ini tidak termasuk betul seperti yang Jempol sebut tadi, tidak termasuk sisa pembangunan yang terjadual. So sisa pembuangan sisa yang terjadual ini memerlukan satu akta yang lebih khusus seperti yang kita sebutkan tadi dan memerlukan pelaksanaan yang bersepadu daripada semua agensi. Dan yang kedua ingin kita tegaskan ialah tentang educating the public ataupun kempen kesedaran tentang pencemaran alam sekitar ini untuk menjamin kelestarian alam sekitar. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Seri Hassan bin Arifin. Silakan. Tuan Yang Dipertua,